Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 4 petang. ASEAN dan New Zealand perlu merangka dasar ke arah pemulihan ekonomi awal dalam usaha mengurangkan kesan ekonomi akibat penularan COVID-19. Dalam ucapan semasa sidang kemuncak ASEAN New Zealand, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, inisiatif itu penting kerana dunia terus memerangi wabak itu setelah hampir setahun. Langkah itu katanya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan daya tahan dan mempertahankan pasaran terbuka. Sementara itu, pada sidang kemuncak Amerika Syarikat ASEAN ke-8, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, ASEAN dan Amerika Syarikat wajar mempertingkatkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, R&D vaksin serta ubat antivirus. Ini memandangkan keperluan itu kini kian mendesak. Beliau mengulangi pendirian Malaysia bahawa vaksin yang dihasilkan perlulah selamat digunakan, berpatutan, mudah didapati dan mampu dimiliki semua. Menurutnya, persaingan tidak adil dan memonopoli barang-barang penting perlu dielakkan walau dengan apa cara sekalipun. Gangguan bekalan air membabitkan 34,200 akaun pengguna di sekitar daerah Sik dan Kuala Muda sejak Khamis lepas. Dijangka kembali pulih selewat-lewatnya petang ini. Menurut Exco Negeri Kedah Datuk Suraya Yaakob, LRA Jenyang Lama, Jenyang Baru dan LRA Sungai Pau telah beroperasi semula. Berikutan kejadian itu, beliau berkata, kerajaan negeri akan meneliti semula prosedur operasi standard SOP berkaitan kerja-kerja pembinaan di kawasan berhampiran sumber air. Pencemaran itu dipercayai berpunca daripada tapak projek memasang jacking pipe yang terletak kira-kira 100 meter dari LRA Jenyang Lama. Susulan itu juga 7 lelaki ditahan bagi membantu siasatan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP akan mengumumkan perincian bagi kemudahan akses ke akaun satu ahli KWSP iSinar pada 18 November ini. KWSP dalam kenyataan berkata, iSinar diwujudkan hasil konsultasi yang mendalam bersama-sama dengan pihak berkepentingan agar ahli yang terkesan dapat mengharungi cabaran semasa. Pada masa sama memastikan kesejahteraan masa depan persaraan mereka. Permohonan iSinar boleh dibuat bermula Disember dan akan dikreditkan bermula 1 Januari. Angka kematian akibat taufan Vamco yang melanda Filipina minggu ini meningkat kepada 53 orang, manakala 22 orang masih hilang. Demikian menurut kenyataan polis Filipina. Taufan yang melanda pulau utama Luzon itu mengakibatkan kejadian banjir kilat dan tanah runtuh. Jumlah korban dijangka meningkat ketika operasi menyelamat mencari mangsa hilang diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.